We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Empat enam satu. Abu Lais rahimallahu ta'ala anhu berkata, yang bermaksud bersedekahlah dengan yang sedikit atau banyak, sebab sedekah itu mengandung 10 kebaikan, 5 di dunia dan 5 di hari akhirat. Adapun yang di dunia ini, maka ianya membersihkan harta kekayaan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud, ingatlah bahawa jual beli selalu diliputi oleh lagu, sumpah dan dusta. Kerana itu maka ikutilah, campurkanlah ia dengan sedekah. Nombor 2, membersihkan badan dari dosa-dosa, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. 3, menolak bala dan penyakit, sebagaimana sabda Nabi SAW, ubatilah orang-orang sakit itu dengan sedekah. 4, menyenangkan hati orang miskin, sedang sebaik-baik amal menyenangkan kepada orang mukmin. 5, menjadikan berkat dalam harta dan luas rezeki, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan semua yang kamu sedekahkan maka Allah akan gantinya. Jadi Abu Lais ni, dia buat satu rumusan kesimpulan dengan ilmu yang ada pada dia, berdasarkan kepada hadis Nabi dan juga firman Allah Ta'ala. Maka dia kata, sedekahlah, dia kata, sikit banyak tak, itu lain cerita, bima qalla au kasur, au kasura. Sama ada sikit ke banyak, itu tak nak pertikai, tak nak bincang. Orang yang ada duit banyak, banyaklah dia patut. Orang yang ada duit sedikit, cara sedikit. Yang penting sedekah. Alaika bis sadaqah. Pasal apa dia kata? Sebab sedekah ni, dia kata, mempunyai ataupun mengandungi 5 kebaikan di dunia, 5 di hari akhirat. Jadi dia sebut kebaikan dalam dunia, pertama sekali ialah membersihkan harta kekayaan. Jiwa kita ni macam mana jahat sekalipun, sebenarnya benda tak elok tu kita tak nak. Macam ni lah, berzina dengan orang perempuan. Betul lah, maknanya kita ikut hawa nafsu. Tapi kalau kita berhenti sekejap, mikir, tanya balik diri kita sendiri, diri kita pun tak nak. Sebab itu Nabi SAW, bila ada satu orang lelaki mari jumpa dia, tanya, minta, ya Rasulullah, aku nak berzina. Jadi Nabi dia main perasaan je. Nak larang kan orang jenis nak ni, bolehlah kita kata jangan buat.
Kalau zaman dulunya aku rejam ke apa benda kan, dia buat senyap-senyap. Sebab nak merejam orang tu bukannya senang, kena ada saksi cukup apa semua. Saksi pula bukan jenis saksi jenis fasik, ya? Yang baik, ya? Jadi dia boleh buat senyap-senyap. Tapi Nabi ni dia nak suruh orang mikir. Dia kata apa dia? Sebelum kau nak berzina tu, nak tanya, suka ke tak kalau orang berzina dengan isteri awak? Soalan-soalan mudah je. Dengan anak dara awak, dengan mak awak, kakak awak. Orang tu terus jawab tak suka. Maknanya dhamir ataupun perasaan manusia ni, benda-benda jahat ni memang dia tak nak sebenarnya. Termasuk sumber rezeki yang haram ni, kalau berhenti sekejap mikir, orang yang berfikir tu dia akan mikir nak terima rasuah ni, dia sendiri akan rasa tak sedap hati. Dan saya ada jumpa orang yang seperti ni. Dia kata duit-duit yang benda tak elok tu, yalah, dia cerita zaman dulu, zaman lampau dia. Dia kata masa, yalah, maknanya terima benda-benda yang tak elok tu, duit tu dia kata dia tak makan. Maknanya jiwa dia sendiri tak boleh nak terima benda tu, ya? Benda yang kotor itu, apa dia? Duit yang haram. So dia kata dia gunakan untuk yang jenis luar, beli kereta. Pada pandangan dia, tu pun dia kata berasa nanti accident pula dia kata, ya? Jiwa dia sendiri berasa gitu dah, ya? Jadi dalam kes ini kita dalam bab pencarian rezeki ni, dalam bab niaga terutama sekali, dia bawa di sini sabda Nabi kata meniaga ni, jual beli ni lara. Laranya apa dia? Dia kata kadang-kadang ada sumpah, ada dusta, kan? Ada penipuan. Umpama contohlah, maknanya orang jual beli kereta, kadang-kadang dia tahu kereta tu ada masalah enjin, habis tinggi, hak baik lah, dia akan kata ginilah, maknanya saya pun tak tahulah ada masalah apa, cuma try tengok apa semua, puas hati beli. Padahal dia tahu ada masalah enjin, makan minyak hitam ke, kereta selalu rosak ke. Penjual kereta tu sendiri, sebab penjual yang menjual pada dia pun cerita tu terang, ada hak jujur lagu tu, jadi habis tinggi dia kata try rasa puas hati beli, Jadi di situ dia tahu dah ada penyakit, tetapi dia tidak menceritakan masalah itu, Dan begitulah juga dengan jual beli yang lain. Ada kata orang cakap yang tak betul, ataupun kalau betul perniagaan dia pun tak ada sumpah, tak ada dusta. Ini sesuai dengan orang Arab, dia meniaga lagu tu lah. Kalau pergi beli buah, kita tengok comel je buah, dekatan. Kita pun kata okey, ni sekilo. Lepas mata kita, dia ambil orang comel sebiji dua, lepas tu dia ambil bawah. Balik di rumah tu kita pula menyumpah. Bukan dia menyumpah dah, kita yang menyumpah, sebab banyak buah rosak. Baik, katakan kita punya perniagaan betul, tapi ada kalanya orang panggil kita tercuai dari sudut maknanya kata kualiti barang, ada kecuaian. Maka di situlah maknanya untuk nak puas hati kita, Islam ajar awak sedekah, Bila sedekah tu maknanya bersihkan harta kita. Sebab itu sedekah ni dia ada dua, benda yang kita boleh bagi kepada orang dari sudut duit. Pertama, hak wajib. Wajib tu apa dia? Zakat nama dia, wajib zakat. Hak sedekah ni, ini kekuatan jiwa. Kadang-kadang ada setengah orang zakat pun tak apa kuat, ini kan pula sedekah. Sebab sedekah ini dia bersifat sukarela. Dia betul-betul bergantung kepada kekuatan jiwa kita. Kuat jiwa kita dengan apa yang kita bincang hari ni, bincang, nampak jalan. Nampak rupanya sedekah-sedekah ni ada kebaikan dalam dunia. Maka kita pun kuat, sedekahlah kita, Tapi orang yang tak kuat, dia rasa tak ada pasal-pasal nak sedekah, pakai hak wajib je lah zakat, jadi rugilah dia. Tak berdosa kalau dia tak sedekah, tapi dia ternyata bukan setakat harta dia kotor, tetapi jiwa dia pun kotor. Jiwa dia kedekut ni benda kotor, Baik, itu nombor satu, Nombor dua, tathhirul badan minaz zunub, membersihkan badan daripada dosa. Sebab Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekahlah, Allah Ta'ala kata,
Sebab dia akan mensuci dan membersihkan jiwa kamu, ya, diri kamu daripada segala dosa. Itu yang kedua. Yang ketiganya, boleh menolak bala dan juga penyakit. Ini yang kita bincang dulu, ya. Sedekah-sedekah ni ialah kita nak mikir seorang tak lepas dengan bersedekah penyakit hilang. Tapi Nabi ni dia itulah seperti yang saya sebut, benda yang tak boleh nak fikir dengan akal, Nabi tolong cerita, ya. Hak mana boleh fikir, awak boleh fikir, aku tak payah cerita, tak apa tu, ya. Jadi hak tak boleh fikir, aku cerita. Apa dia? Sedekah ni dia boleh tolak penyakit, boleh sembuh penyakit, ya. Sama ada sedekah untuk diri kita sendiri, dan boleh bantu orang panggil menghilangkan penyakit kita, ataupun sedekah itu sendiri boleh menghilangkan penyakit orang yang ada kaitan dengan kita, ya, seperti yang saya dah cerita sebelum daripada ini, kes dia tu, ya. Baik, jadi yang ini ni cuba kita amalkan sedekah tiap-tiap hari, mudah-mudahan lah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita sesuai dengan Nabi cakap, dawu mardakum bis sadaqah, rawat penyakit kamu tu dengan sedekah, ya. Tiap-tiap hari sedekah, ya. Sedekah maknanya seperti yang kita buat dalam masjid ni. Dan macam yang kita buat dalam masjid ni, setiap pagi tuan-tuan bersedekah RM1, RM2, RM10 ke RM5. Kita fikirkan sedekah itu kita dah kira standard ataupun purata average dia, kita dapat lebih kurang 2,500 sebulan, ya. Dia turun sekejap masa adalah kuliah baru ni, bulan 5, bulan 6 tak silap saya, ada turun, ya. Tapi maknanya standard dia lebih kurang ataupun purata dia 2,500. Dengan sebab itulah kita cuba manfaatkan duit tersebut dengan cara start 1 bulan 9 nanti, imam yang akan mengimamkan solat subuh itu ialah imam hafiz, ya. Dengan bacaan yang ringkas, pendek. Bukan kata imam hafiz ni nak baca 1 juzuk dah pagi tu dah, ya. Takut nanti bila saya announce macam ni, tuan-tuan pakat tak mari tu, duk mikir ini mesti 1 juzuk, setengah juzuk ke. Tak, maknanya macam biasa, cuma dia hafiz saja, ya. Dia hafiz. Kita nak ambil orang panggil sempena kempen, kena ada benda, ya tak, kena ada benda berbeza. Itu je kempen sembahyang subuh di Masjid Ar-Rahimah, ya. Jadi kita manfaatkan duit tersebut dengan cara macam itulah, ya. 3, 4, menyenangkan hati orang miskin, kerana sebaik-baik amal ialah menyenangkan hati orang mukmin. Ini yang keempat dalam dunia yang kita boleh nampak. Bagi duit kepada orang miskin senang, dia pun seronok, dan dia akan berdoa kepada Allah untuk kita, ya. Dia akan berdoa kepada Allah untuk kita. Nombor 5, menjadikan berkat dalam harta dan luar rezeki. Yang ini memang, ya. Siapa yang suka sedekah ni tak pernah tengok orang yang suka sedekah ni, tuan-tuan, dia punya rezeki dia jadi sempit. Tak payah kedekut lah, insya-Allah. Adalah keluasan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, yang kadang-kala kita tak perasan, ya. Kalau perasan Tuhan bagi rezeki secara kita sedar, ya tak? Bila kita banyak sedekah, Allah Ta'ala luaskan rezeki itu secara sedar, ramai orang bersedekah banyak. Tapi kadang-kadang rezeki yang Allah Ta'ala kata luas, berkat itu akan diberikan kepada orang yang bersedekah banyak, diberikan dalam bentuk yang dia tak sedar, tak perasan, tapi maintain. Dan kadang-kadang nampak perubahan mendadak, ya. Dan memang saya perhatikan dengan korporat punya orang hak semayang bank dan kita tahu sedekah, dengan orang yang banyak duit, jutawan, dua-dua jutawan, ya, dua-dua korporat banyak duit. Yang ini sedekah banyak, semayang pun kita tengok cantik. Yang ini semayang lintang pokang, sedekah kedekut, lain. Dia tu buat nampak sempit, macam dunia tu dihimpit dia, tu himpit dia. Yang kawan ni pula nampak dunia luar je untuk dia, ya. Jadi itu saya tengok lah, orang panggil,
kita dah berkawan belaka, kita tengok gaya orang yang hidup beragama ni lain kesempitan jiwa dia dengan keluasan jiwa dia berbeza. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.